Seperti terkini, jika menggunakan media sosial di kalangan remaja. Antara ahli-ahli penyampai adalah Azim bin Azwan, adalah binti Samardi, Ayuni binti Muhammad Syukri, Nur Farisha Izzati binti Muhammad Syahri Rizwan, dan Nurain binti Hasan. Tajuk berita hari ini ialah pertama, fakta, konsep, idea. Dua ialah nilai, teori atau hukum. Yang ketiga ialah kaitan dengan topik kekuatan dan kelemahan media sosial. Keempat merupakan 3 perspektif dalam media sosial. Rumusan pada topik ini. Justifikasi. Assalamualaikum, nama saya Julela binti Sumardi, nombor matriks A21A3273. Pada video ini saya akan menguraikan tentang fakta dan konsep atau idea dalam etika menggunakan media sosial di kalangan remaja. Laporan sebuah kajian Global Start mendapati lebih 72% penggunaan media sosial di Malaysia antaranya pengguna tegar atau ketagihan media sosial, terutama kebergantungan kepada telefon pintar. Media sosial yang paling kerap digunakan oleh rakyat Malaysia adalah 79% Facebook, 5% Twitter dan 4% YouTube dan 3% Instagram. Fakta ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan media sosial dalam kalangan remaja amatlah kerap dan sangat membimbangkan. Kedua, menunjukkan bahawa masyarakat kita lebih gairah dan obses dengan media sosial berbanding memikirkan tentang kemajuan negara. Ia bermakna dalam 1 jam rakyat Malaysia akan sentiasa melihat dan mengintai telefon pintar mereka setiap 10 minit atau kurang. Konsep atau idea. Media sosial merupakan salah satu platform komunikasi dalam talian yang membenarkan penggunaan berinteraksi secara mudah dan bebas. Para pengguna dapat berbincang dan bertukar pendapat dengan menggunakan gabungan multimedia yang terdiri daripada teks, gambar, video dan audio. Media sosial dalam kalangan remaja adalah alat dan platform untuk membincangkan pendapat, isu berbangkit yang boleh mereka bertukar atau berkongsi idea, maklumat video, imej dan banyak perkara antara satu sama lain dalam rangkaian tertentu. Media juga membantu orang ramai untuk membentuk pendapat, mendapat maklumat dan membuat keputusan mengenai beberapa isu. Assalamualaikum, nama saya Nurain binti Hasan, nombor matriks saya A21A3409. Dinilai remaja generasi ini terlampau diberikan kebebasan atau taksub dengan media sehingga mereka selalu memanfaatkan untuk tujuan yang tidak berfaedah seperti menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Media ini dicipta untuk memudahkan urusan manusia dalam mencari maklumat terkini dan juga untuk merapatkan hubungan silaturahim yang jauh di perantauan melalui berbagai aplikasi media sosial yang dicipta seperti WhatsApp, Skype dan sebagainya. Ialah penggunaan media sosial terlampau ini akan menyebabkan remaja sering hidup secara maya serta kurang melakukan aktiviti fizikal bersama keluarga. Melalui penggunaan media sosial ini dapat menggalakkan remaja menyelahkan bakat dan membangunkan potensi ini melalui media sosial. Ia menjadi salah satu teori paling berpengaruh dan popular yang menerangkan tentang bagaimana manusia bertindak, khususnya dalam bagaimana pengguna media sosial beraksi dan bertindak balas terhadap penggunaan media sosial itu sendiri. Teori ini adalah teori psikologi yang menghubungkan kepercayaan dengan tingkah laku. Antara 3 komponen teras iaitu sikap, norma subjektif dan kawalan tingkah laku yang dirasakan bersama-sama membentuk niat tingkah laku individu. Ini sesuai dengan tuntutan penyebaran dan pelaksanaan dakwah yang semestinya mengikut arus perkembangan zaman. Penggunaan media sosial dalam berdakwah adalah satu inisiatif yang berkesan berimplikasi positif bukan sahaja kepada diri seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurain binti Muhammad Syukri, nombor matriks A21A3414. Sebagaimana yang diketahui, penggunaan media sosial memberi ruang dan peluang untuk perkongsian ilmu. Hal ini dapat memberi peluang untuk berkongsi suara pemikiran masing-masing. Sebagai contoh, pelajar dan guru berkongsi ilmu di dalam aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, kenalan dan mengeratkan hubungan. Hal ini dapat dikatakan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook dapat menambah kenalan bagi penghubung antara satu sama lain. Sebagai contoh, dapat membuat panggilan video dan menghantar pesanan untuk saudara mara yang berada berjauhan dengan kita. Selain itu, dapat menambah ilmu. Sebagaimana yang dapat dikatakan, penggunaan rangkaian internet yang sangat pantas memberi banyak kemudahan kepada pelajar untuk mencari maklumat pembelajaran yang kurang difahami. Penyalahgunaan media sosial yang dapat kita katakan ialah berlaku penipuan atas talian. Pelajar maupun orang dewasa banyak terpengaruh dengan orang yang tidak dikenali. Hal ini berkemungkinan akan berlaku kesan yang sangat teruk kepada masa yang menjadi penipuan atas talian. Selain itu juga berlaku hal yang tidak dijangka, seperti musuh pornografi di kalangan remaja dan berlaku kerana remaja terpengaruh dengan budaya barat. Selain itu juga, pelajar banyak menghabiskan masa dengan media sosial. Ini akan menyebabkan
belajar lalai dan leka untuk membuat tugasan sekolah maupun tugasan di rumah. Oleh hal yang demikian, kita sebagai manusia yang bijak perlu bertanggungjawab untuk berdisiplinkan diri menggunakan penggunaan media sosial dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nufra Syazati binti Muhammad Syahrul Husni. Nombor saya ialah A21A3369. Kewujudan media sosial ini telah menarik minat generasi muda dan lebih berkesan kerana mempunyai ciri-ciri kos yang rendah dan akses yang cepat. Media sosial adalah saluran komunikasi dalam talian yang dihaskan untuk berinteraksi, berkolaborasi, input berasaskan komuniti dan perkongsian kandungan maklumat. Boleh dipertimbangkan sebagai masa depan komunikasi yang termasuk platform berasaskan internet, meningkatkan perkongsian maklumat dengan lebih cepat. Golongan remaja selalunya terdedah kepada beberapa jenis jenayah dalam talian. Hal ini akan menyebabkan penggunaan internet dan tingkah laku mereka tidak terkawal. Media sosial penting untuk remaja masa kini, terutamanya apabila mereka memasuki institusi pengajian tinggi dan tinggal berjauhan daripada keluarga. Ia menjadi medium utama pembelajaran dan perhubungan masa kini. Bagaimanapun, penggunaan media sosial yang tinggi turut memberikan implikasi yang buruk kepada remaja sekiranya berlaku penyalahgunaan serta pengurusan media sosial yang lemah. Perlu memastikan mereka mempunyai kecerdasan digital yang tinggi dan bersikap telus dengan ibu bapa sebelum memberikan mereka kebebasan untuk menggunakan media sosial. Pendidikan dan pemantauan yang ketat perlu diberikan sebaik sahaja ibu bapa mendedahkan anak-anak kepada media sosial. Ketagihan media sosial perlu dikenapasti dan dirawat dengan segera untuk menghindari situasi yang lebih buruk berlaku. Ahmad Azim bin Azman. Matrik saya A21A3208. Pada masa kini, penggunaan media sosial pada kalangan remaja amat meningkat. Ini disebabkan oleh pemodenan pada ini kerana remaja masa kini dilahirkan pada generasi Z yang penuh dengan penggunaan alat moden. Remaja juga kerap menggunakan sosial media untuk kegunaan sendiri seperti melayari internet, mengetahui isi semasa dan juga meniaga secara atas talian dan sebagainya. Media sosial juga penting untuk remaja kerana sesetengah tugasan yang diberikan oleh guru ataupun pensyarah harus dimuat naik ke dalam media sosial. Media sosial juga banyak memberi keburukan kepada remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja banyak menghabiskan masa dengan media sosial sehingga tidak menghiraukan keadaan di sekeliling. Sebahagian daripada mereka ketagih dengan media sosial sehingga tidak menjaga kesihatan. Maka walaupun media sosial banyak memberi kebaikan kepada remaja, namun ianya juga memberi keburukan kepada remaja pada masa ini.